Selamat sejahtera kepada semua pelajar sekalian. Okey, baiklah hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita berkenaan dengan bab 2 asas nombor. Okey, pada minggu lepas kamu sudah mempelajari tentang mewakilkan asas nombor dari segi nilai tempat, digit, nilai nombor kan. Jadi untuk hari ini kita akan tengok okey 2.12 iaitu standard pembelajaran untuk hari ini. Kamu akan dapat dan memahami ataupun apa yang kamu akan perolehi menukar nombor daripada satu asas kepada asas yang lain menggunakan pelbagai kaedah. Okey, itu adalah fokus untuk hari ini. Okey, jadi kita tengok bagaimanakah anda menukar nombor daripada satu asas kepada asas yang lain menggunakan pelbagai kaedah. Okey, jadi satu nombor boleh ditukar kepada asas lain dengan menggunakan pelbagai kaedah, iaitu kaedah penggunaan nilai tempat dan kaedah pembahagian. Proses ini melibatkan penukaran nombor dalam asas 10 kepada asas lain, nombor daripada satu asas kepada asas 10 dan seterusnya kepada asas lain, nombor dalam asas 2 terus kepada asas 8, nombor dalam asas 8 terus kepada asas 2. Jadi dia ada 4 proses. Okey, yang pertama adalah proses nombor dalam asas 10 kamu nak tukar kepada asas lain. Asas lain tu asas apa? Sama ada kamu nak tukar pergi asas 7, asas 5, asas 4, asas 3. Okey, lepas itu proses B, nombor daripada sesuatu asas kepada asas 10. Contohnya, katakan nombor daripada asas 2, kamu convert pergi tukar pergi asas 10. Lepas tu, kamu pergi lagi tukar kepada asas lain. Contohnya, asas 2 pergi asas 10 pergi asas 8. Okey, contohlah. Proses yang ketiga ialah nombor dalam asas 2, kamu tukar terus kepada asas 8. Dan proses yang terakhir adalah nombor dalam asas 8, kamu terus tukar pergi kepada asas 2. Okey, jangan pening-pening kepala, tenang. Nanti kita tengok satu persatu dengan contoh yang diberikan. Okey. Jadi, bagaimanakah anda menukar nombor dalam asas 10 kepada asas lain? Okey, nombor asas 10 boleh ditukar kepada asas lain dengan membahagikan nombornya menggunakan nilai tempat atau nilai asas yang dikehendaki. Nombor 58 asas 10 boleh ditukar kepada asas 2 dengan membahagikan 58 dengan menggunakan nilai tempat asas 2 ataupun membahagikan 58 dengan 2. Okey, jadi yang ni kamu jangan risau, jangan pening-pening. Cikgu dah fikir dan cikgu ambil jalan yang mudah untuk kamu faham. Kita akan gunakan pembahagian, kaedah pembahagian melibatkan pembahagian dengan menggunakan nombor asas sahaja. Kita takkan menggunakan nilai tempat. Okey. Jadi, contoh nombor 5, soalan nombor 5, okey. Sungai Rajang ialah sungai terpanjang di Malaysia iaitu 563 km. Tukar 563 asas 10 kepada asas 5 ataupun asas 8. Jadi, penyelesaian di sini diberikan ialah asas 5 pembahagian dengan menggunakan nilai tempat. Okey, kalau kamu tengok pembahagian menggunakan nilai tempat, ini sangat mengelirukan kamu. Okey. Jadi untuk memahami kamu dengan lebih mudah, jadi kita gunakan kaedah alternatif ataupun pembahagian dengan menggunakan nilai asas. Okey. Jadi di sini kamu tengok 563 asas 10 kamu nak tukarkan kepada asas 5. Okey. Jadi, macam mana kamu nak kira? Okey. 563, kamu buat satu kolom macam ini. Okey, cikgu gunakan drawing apps lah untuk kamu lebih faham. Sekejap. Okey. Okey.
Okey, contoh di sini, kamu buat satu kolom macam yang dalam ini. Okey, 563. Kamu buat ini. 563. Okey, 563. Jadi, soalan A tadi dia nak minta apa? Asas 5 kan? Jadi, 563 ini kamu bahagikan dengan 5. Ini adalah tempat untuk kamu bahagikan. Jadi, tekan kalkulator. Gunakan kalkulator kamu. Okey, gunakan kalkulator kamu. 563 kamu bahagikan dengan 5. Jadi, kamu akan dapat jawapan berapa? 112.6. Okey, kalau kamu dapat 112.6, macam mana kamu nak tulis dalam petak ni? Okey, 112.6, kamu cuma hanya ambil nombor depan ini sahaja. Okey, sebelum titik perpuluhan ni. Jadi, 112.6, kamu tulis ini 112. Okey, sebab kamu cuma dapat tadi 112.6. Jadi, poin 6 ini abaikan. Jangan ambil. Okey. Lepas itu, di sebelah sini pula, kolom ini adalah kolom baki. Aku gunakan warna lain lah. Okey, baki. Macam mana kamu nak tahu berapa baki yang tinggal? Okey. Baki yang tinggal dekat sini. Yang dekat sini. Okey, mesti ada baki kan? Mustahil tak ada baki. Jadi, kamu macam mana nak kenal pasti baki dia? 112 ini, kamu darab dengan 5. Jadi, kamu akan dapat 112 darab dengan 5. Jadi, kamu akan dapat berapa? 560. 560. Okey, kamu tengok sini 563 kan? Ini adalah 563. Jadi, 563 tolak dengan 560. 563 tolak 560. Kamu akan dapat baki di sini adalah 3. Okey, sama tak dengan sini? Sama kan? Ini sama tak? 112 sama kan? Jadi, kat sini, kamu darab. Gunakan darab. Kamu akan dapat sini 560. Kemudian, ini 563 ni kamu tolak dengan 560. Dapatlah dia punya baki kat sini 3. Okey, setakat ini boleh faham? Okey, tak apa, kita teruskan lagi. Okey, bila kamu dah dapat sini 112, kamu mesti bahagikan lagi. Sampailah kamu dapat nilai kat bawah ni bersamaan dengan kosong. Baru kamu akhiri pengiraan kamu. Okey, jadi 112, letakkan nombor 5 dekat sini. Okey, jadi masih juga nombor 5. 112 bahagi dengan 5. Okey, sebab dia nak minta asas 5 kan? Jadi 112 bahagi dengan 5. Kamu tekan kalkulator kamu. 112 kamu bahagikan dengan 5. Kamu akan dapat berapa? 22.4. Jadi, jangan lupa tulis ambil sebelum titik perpuluhan sahaja. Jadi, kamu dapat 22. Jadi, kamu di sini 22 lah. Okey. Nak cari baki dia berapa? Okey. 22 darab dengan 22 ni darab dengan 5. Dan 5 kamu dapat 110. Okey, 110. 112 tolak dengan 110. 112 tolak 110. Jadi kamu akan dapat baki di sini bersamaan dengan 100.
sekejap. 22 darab dengan 5 tadi dapat 110. 112 darab tolak dengan 110. Jadi kamu akan dapat 2. Jadi baki di sini 2. Okey. Sama juga seterusnya bahagi dengan 5. Okey. 22 bahagi 5, kamu akan dapat 4. Sini jadi 4. Jadi 4 darab 5. Kalau 4 darab 5, 20. Kan? Betul kan? 20. Jadi tolak dengan 22, sini akan dapat 2. Seterusnya, bahagi lagi dengan 5. 4 bahagi dengan 5. 0,8. Jadi sini dapat 0. Jadi 0 darab 5, 0 lah kan? 0 darab 5, 0. Kalau sini 4. Jadi sini 4. Jadi jawapan dia ialah, kamu baca jawapan dia macam mana? Okey, jawapan untuk dia ialah kamu baca dari bawah ke atas. Baki ni lah. Bahagian baki ni. Di bawah ke atas. Okey, jadi kamu akan dapat jawapan dia bersamaan dengan 563 asas 10 bersamaan dengan 4223 asas 5. Jangan lupa tulis dekat sini asas 5 sebab kamu tukar asas 5 kan. Dari asas 10 pergi asas 5. Jadi jawapan dia 4223 asas 5. Okey, macam itu kaedah pengiraan dia. Okey, untuk pembahagian dengan menggunakan nilai asas. Sama juga dengan soalan asas 8. Okey, dia ada dua cara membahagian dengan menggunakan nilai tempat dan juga kaedah alternatif. Kaedah alternatif ni paling mudah untuk kamu fahamilah. Okey, jadi kat sini pembahagian dengan menggunakan nilai asas sama juga macam step tadi. 563, jangan lupa bahagi dengan 8. Dapat sini, bahagi lagi. Ini baki dia. Lepas dah dapat sampai 0, baru kamu tahu jawapan dia berapa. 1063 asas 8. Okey, macam itu sahaja. Seterusnya kita tengok bagaimanakah anda menukar nombor dalam satu asas tertentu kepada asas 10 dan seterusnya kepada asas lain. Sesuatu nombor dalam asas P boleh ditukarkan kepada asas 10 dan seterusnya kepada asas Q. Dalam proses penukaran nombor dalam asas 2 kepada asas 9, nombor dalam asas 2 akan ditukarkan kepada asas 10 dan seterusnya kepada asas 9. Jadi contohnya dalam soalan, katakanlah contoh 6 ni. Tukar 253 asas 6 kepada asas 9. Kamu tak boleh tukar terus asas 6 ini kepada asas 9. Jadi macam mana kamu nak buat? 253 asas 6 ini kamu perlu tukar kepada asas berapa? Kamu perlu tukar kepada asas 10 dulu. Bila kamu dah dapat asas 10, baru kamu dapat tukar pergi kepada asas 9. Okey, jadi kita tengok langkah penyelesaian. Okey, langkah penyelesaian. Langkah yang pertama, tukar nombor dalam asas 6 kepada asas 10. Asas 6 kepada asas 10. Jangan lupa asas 6 ini ialah seperti yang rumah tadi. Rumah yang awak sudah pelajari minggu lepas. Okey, rumah yang sudah awak pelajari minggu lepas. Jadi nilai tempat ialah merujuk kepada nombor asas. Okey, nombor asas. Jadi dia cakap sini nombor asas 6 kan. Jadi nilai tempat kamu letakkan nombor 6. 6. Sebab dia ada 3 nombor kan? 253. Jadi dia ada 3 rumah lah. Rumah 1, rumah 2, rumah 3. Okey, rumah 1, rumah 2, rumah 3.
Okey, dan nombor asas 6, dia ada nombor 2, 5, 3. Jadi maksudnya nombor 2 ni nilai tempat dia 602, 5 ni 601, 3 ni 600. Macam yang kamu pelajari minggu lepas lah, kan? Okey, jadi kamu darabkan ikut rumah 1 darab 602 darab 2 tambah 601 darab 5 tambah 600 darab dengan 3. Jadi dengan kalkulator kamu akan dapat jawapan dia 105 asas 10. Okey, sebab tu saya cakap kenapa kamu perlu tulis asas 10 masa yang minggu lepas tu. Okey, ini sebab dia. Bila kamu dah tukar kepada asas 10, jadi kamu akan dapat tukar daripada asas 10 ini kepada nombor asas lain. Okey, jadi bila kamu dah dapat nombor asas 10 ni, 105 asas 10, jadi kamu boleh tukarkan nombor ini kepada asas berapa? Asas 9. Okey, asas 9. Jadi kita tengok langkah kedua, tukar nombor dalam asas 10 kepada asas 9. Sebab dia tak boleh tukar 6 terus kepada 9. Kamu mesti tukar nombor 6 kepada 10 dulu, asas 10 dulu. Kemudian daripada asas 10, kamu pergi kepada asas 9. Jangan lupa ni. Okey, kamu tak boleh tukar terus. Kamu mesti tukar kepada asas 10. Lepas asas 10, baru kamu pergi asas 9. Okey. Jadi tukar nombor, okey, seperti step yang tadi sebelum ni tadi cikgu ajar kamu 105 yang ini yang kamu dah tukar asas 10 ni 105 bahagi dengan 9. Okey, sebab kamu nak cari asas 9, kan? 105 bahagi dengan asas 9, kamu akan dapat sebelah sini bahagi dia 6. Bahagi lagi, kamu akan dapat bahagi 2. Bahagi lagi, kamu akan dapat bahagi 1. Sampailah kosong kat sini. Jadi, 253 asas 6, kamu tukar bagi asas 10, kamu akan dapat 105 asas 10. Kemudian, kamu tukarkan bagi asas 9, kamu akan dapat 126 asas 9. Okey, macam ini sahaja step dia. Ini adalah step yang kedua. Yang pertama tadi, yang ini tadi, yang ini, okey, dari asas 10, dari asas 10 kepada asas lain. Tapi yang ini dari asas lain, dari asas P, kamu nak bagi kepada asas Q. Tapi kamu tak boleh tukar direct, tak boleh tukar terus. Kamu mesti dari asas P, kamu pergi asas 10 dulu, tukar pergi asas 10 dulu, ikut langkah ini. Kemudian baru kamu tukarkan pergi kepada asas Q. Okey. Setakat ini boleh faham? Cikgu harap kamu boleh fahamlah. Okey. Banyakkan buat latihan supaya pemahaman kamu lebih lagi kukuh. Okey, ini adalah contoh 7. Sama juga dengan soalan tadi. Okey, tukarkan 3, 3, 4 asas 5 kepada asas 2. Jadi, kamu tak boleh tukar terus asas 5 kepada asas 2. Mesti tukar 334 asas 5 ini kepada asas 10 dulu. Okey, tukar asas 10, baru kamu tukar pergi asas 2. Okey, langkah 1, tukar nombor dalam asas 5 kepada asas 10. Okey, jadi nombor di sini diberikan ialah 3, 3, 4. Nilai tempat ialah nombor 5 lah, sebab di asas 5 kan. Jadi nombor 5. Dari kanan ke kiri, jangan lupa letak kosong sini 1, 2. Okey, jadi kamu akan dapat nilai nombor dalam asas 10. Kamu kira semuanya. Kamu akan dapat jawapan 94 asas 10. Okey, bila dapat asas 10, baru kamu boleh tukar pergi kepada asas 2. Okey, pergi kepada asas 2. Tukar nombor dalam asas 10 kepada asas 2. Jadi, kamu ikut step by step, 94 bahagi 2, bahagi lagi sampai kamu dapat jawapan kosong kat bawah ni.
Kemudian baru kamu dapat jawapan dia. 334 asas 5 bersamaan dengan 94 asas 10 bersamaan dengan 10111110 asas 2. Okey, kalau kamu tulis dekat sini 1012, automatik jawapan kamu salah. Sebab apa cikgu cakap salah? Sebab asas 2 cuma ada 2 nombor saja kan? Nombor 0 dan 1. Okey, cara macam itu saja kamu nak detect jawapan kamu salah kah betul. Okey, seterusnya kita tengok. Ini adalah proses ketiga. Bagaimanakah anda menukar nombor dalam asas 2 kepada asas 8? Okey, nombor dalam asas 2 boleh ditukar terus kepada asas 8. Setiap digit dalam asas 8 adalah setara dengan 3 digit dalam asas 2. Okey, ini adalah dia punya step by step lah. Yang pertama, asingkan setiap 3 digit dalam nombor asas 2 bermula dari kanan ke kiri. Okey, bermula dari kanan ke kiri. Yang kedua, tentukan hasil tambah nilai digit bagi gabungan 3 digit asas 2. Yang ketiga adalah gabungkan nombor dalam asas 8. Okey, jadi kita akan tengok. Jangan risau. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, contoh 8. Tukar nombor asas 2 kepada nombor asas 8. Jadi diberikan contoh di sini ialah 110111 asas 2. Dan B ni ialah 11011101 asas 2. Okey, dua sini macam tak nampak sangat kan? Tapi bolehlah clear. Saya clear. Zoom sikit. Okey, clear kan? Okey, penyelesaian. Macam mana kamu nak menyelesaikan? Okey, jadi sini 110111 asas 2, nombor asas 2. Jadi kamu tulis nombor dia 110111. Nilai tempat, jangan lupa kalau asas 2, letaklah. Okey, 2 semua. Kemudian nilai tempat ni dibahagikan kepada 2. Sebab apa kepada 2? Sebab dia cakap di sekat sini, asingkan setiap 3 digit dalam nombor asas 2 bermula dari kiri ke kanan. Maksudnya, kalau sini asingkan, ini akan jadi satu blok. Tadi rumah kan? Ini blok 1. Ini blok 2. Okey, sebab dia cakap dekat sini tadi, asingkan. Asingkan setiap digit, 3 digit dalam nombor asas 2 bermula dari kanan ke kiri. Okey, kamu patut asingkan. Jadi, bila kamu asingkan, baru kamu letak nilai tempat 20, 21, 22. Ini untuk blok 1. Kalau blok 2, mula balik. 20, 21, 22. Jadi nilai digit ini adalah 2 kuasa 2 darab dengan 1. Kamu akan dapat 4. Yang ini 2 kuasa 1 darab 1. Kamu akan dapat 2. Ini pun sama. Okay, sama juga dengan sini. Ini darab ini kamu akan dapat jawapan dia. Okay, jadi 4 tambah 2 tambah 0. Kamu akan dapat 6 untuk blok 2. Untuk blok 1, 4 tambah 2 tambah 1, kamu akan dapat 7. Okey. Kemudian, bukan tambah asas 8 ni. Okey. Ini adalah asas 8. Jadi, asas 8, bila kamu dah bahagikan kepada 2 bahagian, 2 blok, jadi 6, 7. Jadi, kamu akan dapat 6, 7 asas 8. Okey, jadi 11011112 asas 2 bersamaan dengan 67 asas 8. Okey, senang kan? Tak ada masalah. Okey, kita tengok contoh B. Okey, B tadi 11011101 asas 2. Jangan lupa bahagikan kepada 3 digit dalam nombor asas 2 bermula dari kanan ke kiri.
Okay, dari kanan ke kiri. Jadi sini 1, 2, 3. Ni kamu jadikan sebagai blok 1, 1, 2, 3. Blok 2. Yang ini automatik jadi blok 3. Jadi 1, 0, 1, blok 1. Ini 1, 0, 1, blok 2. Ini jadi blok 3. Okay. Kemudian nilai tempat, jangan lupa nilai tempat. Kalau untuk blok 1, 2, 0, 2, 1, 2, 2. Kalau blok 2, mula balik. Sama juga dengan blok 3. Okay, sebab dia ada 3 tempat ni, 3 ni saja kan. Jadi 20 sampai 22. Sama juga dengan sini. Kemudian kamu kira balik. Okay, dah dapat kamu nilai digit ni 0 darab 2 kuasa 2 darab 0. Jadi 0. 2 kuasa 1 darab 0 jadi 0. 2 0 darab 1 jadi 1. Sama juga dengan ni. Ini darab ini. 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 Jadi kamu akan dapat jawapan untuk blok 3 ialah 1. Blok 2 ialah 5. Blok 1 ialah 5. Jadi jawapan untuk asas 8 ialah 155 asas 8. Okay, jadi asas yang boleh kamu terus direct tukar ialah asas 2 pergi kepada asas 8. Okay, ini adalah kaedah macam mana kamu nak kira lah. Kalau asas 2, kamu boleh tukar terus pergi asas 8. Okey, seterusnya proses yang keempat yang terakhir sekali. Bagaimanakah anda menukar nombor dalam asas 8 kepada asas 2? Tadi kita belajar 2 pergi ke 8. Sekarang ni terbalik. Sekarang ni kamu belajar dari 8 kepada asas 2. Okey. Nombor dalam asas 8 boleh ditukarkan terus kepada asas 2. Setiap digit dalam asas 8 digantikan dengan 3 digit yang setara dalam asas 2. Okey, tadi lain. Tadi mesti asingkan kan? Mesti asingkan setiap 3 digit dalam nombor asas 2 bermula dari kanan ke kiri. Yang ini pula dia cakap, okey, asingkan setiap digit dalam nombor asas 8. Okey. Lepas itu, tukarkan setiap digit tersebut kepada nombor asas 2. Gabungkan ke semua nilai digit dalam asas 2. Okey. Kemudian kita tengok contoh. Okey. Contoh diberikan ialah 517 asas 8 dan 725 asas 8. Okey, macam mana nak menyelesaikan? Okey, 517 asas 8. Asas 8, kita ada nombor 5, 1 dan 7. Okey. Jadi dekat sini, 5 ni untuk asas 8, dia ada 4 tambah dengan 1. Okey, 4 tambah dengan 1. Jadi nombor dekat sini dia cuma ada nombor 1. Dan sini dia ada 4 tambah 2 tambah 1. Okey. Jadi nilai tempat, sebab kita nak cari asas 2 kan. Kita letak nombor 2, asas 2, kita bahagikan. Okey. Jadi sini dia akan jadi 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Okey, 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Okey, jadi kenapa dia tak gunakan 3 lah? Cikgu, kenapa dia tak gunakan 3 lah, cikgu? Okey, sebab kenapa dia tak gunakan 3? Okey, kalau kamu tengok, dalam sini, okey, kalau dalam asas 2, kalau 2 darab dengan 0, automatik akan jadi 1. 2 darab 1, dia akan jadi 2. 2 dia akan jadi 4. 2, 3, dia akan jadi 8. Kan? Jadi tak ada 3.
Jadi, sini dia akan terus tukar. 2, 2 dia akan terus pergi jadi 1. 2, 2 ni, 1 ini. Okey, sebab 4 ni kan. Jadi, kalau 4, dia akan berada di kat sini. 1 lah. Okey, kalau 2, 1, jawapan dia adalah 2. Ada 2 kat sini? Tak ada 2 kan? Di sini akan jadi kosong. 2 kosong sama dengan 1. Sebab sini ada 1, jadi di sini akan letak 1. Okey, sama juga dengan ni. 1, 2, 2 tak ada. Sebab 2, 2 ni dia akan jadi 4. Ni jadi 2, 1. Dia akan letak dekat sini. Okey, sama juga dengan ini. 2, 2, 1 sini. 2, 1 sini. 1. Ini 2, 0, 1. Sebab sini 2. Sini 4 dekat sini. 1 masuk dekat sini. Okey, jadi nombor asas 2 ialah 101001111 asas 2. Okey, jadi 517 asas 8 bersamaan dengan 101001111 asas 2. Okey. Susahkah? Susah. Tak apa. Kamu boleh juga guna kaedah yang lain. Okey, kalau kaedah yang lain, macam yang cikgu ajarlah, kamu tukar bagi kaedah, tukar bagi 10 dulu. Kemudian baru kamu bagi asas 2. Boleh saja macam tu, tapi panjanglah dia punya step. Okey. Contohnya 517, kamu bagi kepada asas 10. Asas 10 tadi, kamu mesti buat rumah kan? Buat rumah. Okey. Ini 5, 1, 7. Jadi ini 8, 8, 8. 80, 81, 82. Jadi kamu kira, okey. 5 darab dengan 8 kuasa 2. Kamu akan dapat 320. Tambah dengan 1 darab dengan 8 kuasa 1. Kamu akan dapat 8. Tambah dengan 7 darab dengan 8 kuasa 0. 7. Jadi kamu tambah semua, kamu akan dapat 320 tambah 8 tambah 7 bersamaan dengan 335 asas 10. Okey, bila dapat asas 10, kamu tukarkan pergi asas 2. Cikgu padamlah. Okey, berapa tadi? 335. Okey, bila asas 2, 335 kamu bahagi dengan 2. Lepas tu kamu convert bagi asas 2. Macam yang cikgu ajar minggu lepas. Bukan minggu lepas, hari ini. Bahagi dengan 2, kamu dapat 167. 167. 167
Kamu darab dengan 2 sini. Sebab kamu nak tahu baki dia. Jadi baki di sini jadi 1. Ini baki. Okey, kamu cari sampailah habis, sampai kosong. Sama juga jawapan dia. Okey, sama juga yang kamu akan dapat ini. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1 ni. Okey. Okey, berikut ialah cara yang cikgu dah cuba tadi. Okey, cara ni kita kira sampai kosong. Okey, ini ialah yang cikgu dah kira. Okey, jawapan dia sama saja. Kamu akan dapat 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, asas 2. Ini cikgu dah kira lah. Okey, maksudnya kalau kamu rasa cara ni sangat susah, sukar untuk kamu, jadi kamu boleh tukar asas 8 ini, kamu pergi kepada asas 10, kemudian kamu pergi tukar kepada asas 2. Okey. Ataupun kalau kamu nak direct daripada asas 8 kepada asas 2 pun tak jadi masalah, boleh. Okey. Tak ada masalah apa-apa. Dia ada 4 proses. Yang pertama tadi, asas 10 ke asas lain. Okey. Yang kedua ialah asas lain kepada asas 10, kemudian kepada asas lain. Okey, dia ada 3 perkara. Okey, yang ketiga ialah asas 2 kepada asas 8 dan yang terakhir ialah asas 8 kepada asas 2. Okey, jadi hari ini cikgu hanya menyentuh tentang perkara itu sahaja. Ini sahaja yang kamu pelajari pada hari ini. Okey. Macam biasa, kalau kamu ada kekeliruan ataupun kamu tak faham, kamu boleh rujuk kepada guru mata pelajaran kamu sendiri. Okey, sekian itu sahaja untuk hari ini. Selamat menjalani aktiviti dan jaga diri kamu semua. Bye.